Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayat yang ke-27 surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat yang ke-27 sambung yang petang tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Ma yasha'. Jangan bunyi man tu. Ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ayat ni jawab syubhah. Jawab syubhah. Jawab persoalan yang berbentuknya syubhahnya. Kenapa Nabi tidak serupa orang kaya? Kenapa Nabi SAW tidak serupa dengan orang kaya? Kerana kaya kan itu daripada Allah. Ya, kaya tu daripada Allah. Dan kaya tu tidakkah tanda sayang? Sepatutnya Nabi ni kaya lah. Kaya raya. Nabi yang paling kaya sekali. Kerana Nabi ni yang Allah Ta'ala paling sayang. Maka sepatutnya Nabi ni kaya raya lah. Ini persoalan ni timbul ni kerana golongan musyrikin ni, golongan orang yang cenderung ke arah syirik ni, mereka berdalilkan pangkat kekayaan, pengaruh, terkenal, diminati oleh orang ramai. Itu petanda dia tu orang yang disukai oleh Allah Ta'ala lah juga ya. Bila ramai orang suka, tanda Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala sayang. Kerana dia dicintai ataupun disayangi oleh orang ramai. Maka jawabnya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Allah Ta'ala sini nak beritahu tentang hukum Allah. Cara Allah. Kalaulah Allah Ta'ala itu meluaskan rezeki, melebarkan rezeki kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka itu semua akan jadi sombong.
dan akan jadi orang yang melampau, dan akan jadi orang yang menzalimi orang lain, membuat naya kepada orang lain, saling buat naya satu sama lain fil ardi, di atas muka bumi. Itu punca utama. Kenapa Allah Ta'ala tak buat spacing belaka? Sebab tu Allah Ta'ala masukkan seseorang itu dalam syurga tu, mana dia dapat semua sekali kekayaan. Tapi dunia, ada batas-batas dia. Ada batas-batas dia yang Allah Ta'ala tetap. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebutkan sini, akan tetapinya, Allah Ta'ala itu menurunkan rezeki itu dengan kadar yang dia khendaki. Menurunkan rezeki itu dengan kadar ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ikut kehendak dia. Kenapa sampai gitu? Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ini alasan utama. Kerana sifat Allah lah, bukan sifat manusia. Sungguhnya Allah Ta'ala itu terhadap hamba-hambanya, khabirun, Allah Ta'ala itu maha luasnya, pengetahuan dia akan seluruh kehidupan makhluk. Lagi, basirun, Allah Ta'ala itu maha melihat, maka dia boleh melihat apa saja keperluan makhluk, kehendak makhluk, Allah Ta'ala tahu semua. Jadi dengan pengetahuan Allah Ta'ala yang maha luas ini, akan hal ehwalnya makhluk itu, sebab itulah Allah Ta'ala membataskan rezeki. Bukanlah seseorang itu dapat rezeki sampai mewahnya, sampai dia tu kaya raya, sehingga seolah-olah nak bolehnya beli semua. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi kepada orang itu, orang lain pula. Dan kalau Allah Ta'ala bagi semua orang kaya, maka tak ada hikmah. Tak ada hikmah pula yang Allah Ta'ala perintahkan supaya keluarkan zakat. Macam mana nak keluarkan zakat? Asnaf tak ada. Nak bagi pada siapa? Nak bagi ke orang ni, kaya. Nak bagi kepada orang ni, hak kiri pula, kaya. Ke kanan, kaya. Kiri, kaya. Depan rumah kita, kaya. Belakang rumah kita pun, kaya. Gi jauh mana-mana pun, kaya. Jadi tak ada hikmah suruh keluar zakat. Itu salah satulah yang kita boleh nampak. Maka sebab itulah Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala tetapkan rezeki apa semua sekali itu dengan bagi dengan kadar-kadar. Maka satu sama lain ini berhajat. Orang kaya berhajat dengan orang miskin, orang miskin juga berhajat dengan orang kaya. Orang kaya berhajat dengan orang miskin, contohnya nak upah apa-apa, boleh cari orang miskin. Orang kaya nak cari orang miskin senang. Ni kalau semua orang kaya, mu nak suruh aku jadi kolimu apa pula? Nak suruh jadi khadammu apa pula? Mari aku upah kamu lah. Nak upah saya. Saya lah upah kamu lah senang. Maka tak ada orang yang nak buat kerja lah. Sebab tu, jadi tak ada hikmah. Kalau dalam syurga, tak apa. Memang kita tak perlu buat kerja pun. Makan yang kita nak makan, tak perlu letih pun, tak perlu susah pun. Nak makan buah tak perlu panjat-panjat ke apa ke, tak perlu pun. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatih. Wa yanshuru rahmatah. Dan dia Allah Ta'ala menurunkan hujan yang lebat selepas daripada manusia ni jadi putus asa.
Tak tahu bilanya akan turunnya hujan. Kerana lamanya tak turun hujan. Dan dia melebar luaskan rahmat Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala lebar luaskan rahmatnya. Dan lebarkan luasnya rahmat dia itu menyeluruhnya hujan. Kalau hujan satu tempat pun masalah juga. Kan? Hujan satu tempat masalah juga. Maka Allah Ta'ala hujan serata. Serata tempat Allah Ta'ala baginya hujan. Dan rahmat Allah Ta'ala itu meliputi semua. Wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah Ta'ala yang penjaga, dialah sebagai penjaga dan pelindung kita semua. Ada saja keperluan makhluk yang dia selesaikan, yang mana makhluk itu tak sedar. Allah Ta'ala selesaikan urusan makhluk yang mana urusan makhluk itu tanpa disedari oleh makhluk. Orang yang tak berfikir ni lah. Tidak sedari bahawasanya itu semua sekali daripada Allah Ta'ala. Maka dialah yang buat ihsan, buat kebaikan kepada sekalian makhluk. Dan dialah wali yang sebenar. Dialah wali yang sebenar yang menjaga manusia. Maka sinilah nak menafikan adanya yang selain Allah Ta'ala boleh turunkan hujan. Boleh turunkan hujan, boleh sekatnya hujan. Kerana yang menurunkan hujan itu adalah Allah Ta'ala. Yang sekat hujan itu pun juga Allah Ta'ala. Dan bagi seratanya hujan itu kepada semua sekalipun Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala buat dengan hikmah aturan dia semua sekali. Lagi maha terpujinya Allah Ta'ala itu atas setiap keadaan yang Allah Ta'ala buat kebaikan. Setiap benda kebaikan yang manusia itu tahu ataupun tidak tahu, terpujinya Allah Ta'ala, dan memang layaknya Allah Ta'ala itu dipuji dan tidak layaknya selain pada Allah Ta'ala. Habis itu, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabah. Ini dalil tauhid. Ini dalil tauhid. Antara dalil tauhidnya adalah wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Allah Ta'ala ciptanya langit-langit dan juga bumi. Wa ma batha fihima, dan dia kembang biakkan makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yang melata atas muka bumi ini, Allah Ta'ala kembang biakkan dia. Maka adanya keturunan masing-masing. Binatang ada keturunan dia, manusia ada keturunan dia, tumbuhan ada keturunan dia dan sebagainya lah. Mana semua sekali itu Allah Ta'ala kembang biakkan semua sekali. Tapi kalau min dabah ni mana isyarat kepada binatang. Semua makhluk-makhluk yang melata di atas muka bumi, maka ia semua sekali itu dikembang biakkan oleh Allah Ta'ala. Dabah ni mana isyarat kepada semua benda yang ada kaki lah. Semua benda yang ada kaki. Hak jenis jalan ke apa semua. Dan termasuk juga yang berjalan tak guna kaki. Seperti ular dan sebagainya. Dan itu pun dianggap majazi sebagai kaki. Sebagai kaki. Asalkan dia gerak atas muka bumi. Maka gerak atas muka bumi dipanggil benda yang melata. Dan benda yang melata ataupun merayap atas muka bumi ini dianggap semua sekali itu adalah dabah. Dan terutamanya dabah itu adalah manusia lah. Manusia itu adalah dabah. Dan Allah Ta'ala kembang biakkan semua sekali. Dan itu semua yang Allah Ta'ala kembang biakkan maknanya tidak terhapusnya binatang-binatang itu. Manusia pun tak terhapus. Maka ada sajanya keturunan-keturunan dia. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan dialah Allah Ta'ala untuk mengumpulkan semuanya sekali itu. Allah Ta'ala
berkuasa penuh bila dia kehendaki. Bila Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala boleh saja nak kumpulkan semua sekali. Jadi tidak susah bagi Allah Ta'ala nak kumpulkan, nak kembang biakkan semua makhluk itu, kerana semua sekali itu di bawahnya tadbir pengurusannya Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang mengurus semua sekalinya hal ehwal makhluk. Dan ini semua sekali berdasarkan masyiatillah, mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Dan bukannya mengikut kehendaknya makhluk. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, tidaklah yang kamu berkehendak melainkan mengikut Allah Ta'ala kehendak. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itulah yang pasti jadinya. Yang kamu kehendaki itu tengok atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak gitu seperti mana yang kita nak, maka barulah jadi. Kalau tidak, tak jadi. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah sebarang musibah yang menimpa kepada kamu. Musibah yang menimpa pada kamu semua. Jadi musibah sini sama ada musibah dunia ataupun musibah agama. Musibah sini adalah musibah dunia ataupun musibah sini adalah musibah dunia ataupun agama. Dunia ataupun agama. Fabima kasabat aydin nas, maka ia disebabkan tangan-tangan manusia yang buat. Mana asbab daripada perbuatan tangan manusia. Yakni perbuatan manusia. Kena musibah, kena susah, tak kiralah dalam bab agama ataupun dalam bab dunia, ini adalah masalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Ni Allah Ta'ala nak nisbah semua sekali ni kejadian ni Allah Ta'ala yang buat. Tapi Allah Ta'ala buat ni ada asbab dia. Sesuatu tu ada asbab dia. Kena musibah kita semua jadi susah. Bila susah tu maknanya musibah. Siapa? Kita. Tak kira orang Islam ataupun orang kafir, kita panggil musibah. Dan musibah juga dipanggil bala. Musibah ni adalah bala. Musibah dan bala ni benda yang sama. Bala ni maknanya cobaan. Cobaan daripada Allah Ta'ala. Musibah pun bala juga. Bala pun musibah juga. Benda yang sama. Sebab tu bila musibah melanda kita, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibah yang menimpa kita, dunia ke agama lah, kita sebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya hanya kepada Allah Ta'ala lah kita semua kembali. Kita ni milik Allah Ta'ala dan kita ni akan kembalinya kepada Allah Ta'ala semua. Hanya kepada Allah Ta'ala semua kita ni kembali. Bila kembali, maka kita kena takut. Maka bila siapa-siapa yang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia tahu dia akan kembali. Bila dia akan kembali, maka dia akan dihisap. Dia akan dibalasnya amal yang dia sudah buat atas dunia. Bila sebut kata musibah ni, merangkumi orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman lah maknanya ahli tauhid. Ataupun bukan yang ahli tauhid, ahli syirik, ahli kufur. Mereka juga turut menerimanya musibah. Maka bila disebut tangan disebabkan oleh tangan manusia, perkataan tangan itu isyarat kepada makna semua. Tangan ni dipanggil juz'i. Juz'i. Makna sini adalah satu bahagian daripada tubuh manusia. Juz'i. Tangan ni
satu bahagian daripada tubuh manusia. Tapi maksud tangan itu adalah, yang dimaksudkan tangan itu, tangan manusia tu, yang dilakukan oleh manusia. Tak kira lah guna mulut manusia ke, disebabkan mulut manusia ke, disebut perbuatan tangan dia ke, perbuatan kaki dia ke, apa saja yang dia lakukan dengan anggota badan dia. Mana sebut kata tangan itu bukanlah kata tangan saja, kalau buat salah dengan guna kaki itu tak jadi masalah, tidak sini. Maknanya sini kaki ke, tangan ke, mata ke, telinga ke, semua sekali. Itu mana dia. Jadi juz'i maksud dia muraduhu situ adalah kulli. Lafaz menyebut juz'i, satu bahagian anggota badan. Murad dia, maksud dia adalah kulli, seluruh tubuh badan. Mana tak kira lah yang dilakukan oleh manusia, bentuk kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan dosa dengan Allah Ta'ala. Maka inilah yang menyebabkan musibah yang kena. Cuma kena ingat, bila musibah ni kadang-kadang serata kena. Musibah ni serata kena. Orang mukmin pun kena, orang kafir pun kena. Maka sebab itulah kalau contoh musibah, contoh wabak. Wabak dipanggil musibah, kita kena tu musibah, dan kena tu dipanggil bala juga. Cuma bala kalau buat orang Melayu ni, kalau sebut bala ni macam keras sikit bunyi. Macam Allah Ta'ala benci. Bila sebut bala ni, dia ni dapat bala daripada Allah Ta'ala. Mana bunyi tu macam Allah Ta'ala benci sungguh pada dia. Mana dia tu boleh azab. Tu bahasa Melayu kita tak kira. Bala dalam bahasa Arab ni, makna dia ujian. Mana Allah Ta'ala uji kita. Dia serupa dengan perkataan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Lanabluwannakum. Nablu tu daripada bala. Perkataan dia daripada asal dia bala. Bala ni makna dia ujian. Bala ni makna dia ujian. Maka bila sebut kata ujian, benda sedap pun ujian. Benda tak sedap pun ujian. Benda sedap pun ujian, benda tak sedap pun ujian. Maksudnya macam benda kekayaan contoh. Kekayaan pun ujian. Sesak, miskin. Miskin pun ujian Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala nak uji. Cuma bezanya, kalau yang kaya, yang nikmat ni, Allah Ta'ala nak uji syukur. Kalau yang miskin, yang susah apa semua sekali ni, Allah Ta'ala nak uji yang sabar. Tapi dua-duanya adalah bala. Sebab ada juga, saya tengok, ada orang keliru perkataan bala. Bala tu dia keliru. Bala ni, bila sebut kata bala ni keliru. Kerana dia sudah tenggelam dengan istilah bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu ni, bala ni maknanya azab Allah. Itu makna. Kalau bahasa Melayu, kita tak buat kira bahasa Melayu ni. Bila lafaz tu guna pinjam, dia panggil isti'arah. Lafaz guna pinjam. Kita kalau guna pinjam bahasa orang, kita kena kembali pada makna asal. Kita tak boleh guna dengan ikut cara kita. Kita kena ikut cara yang seperti mana orang Arab guna. Kalau maksud dalam Al-Quran, maka kita kena guna seperti mana maksud dalam Al-Quran. Macam solat. Solat kita tak boleh nak terjemah dengan ikut bahasa gitu. Kan? Maka kita kena terjemah seperti mana maksud sebenar dia. Solat tu adalah solat. Jangan duduk kita sibuk pasal bahasa ke apa. Bahasa. Gitu. Habis itu, walau bagaimanapun, musibah-musibah ni kerana sebabnya dosa sekalipun. Wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala ni memaafkan banyak kali. Banyak caranya Allah Ta'ala lepas gitu. Lepas tanpa musibah. Dan orang ni bila disebut bala ataupun musibah ni, dia tak suka nak dengar. Jadi kita kena ingat, apa saja musibah kena kita tu, mana Allah Ta'ala nak suruh kita ingat ke Allah. Inna lillah, kita ni milik Allah Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita ni akan kembali jumpa dengan Allah Ta'ala. Bila akan kembali pada jumpa dengan Allah Ta'ala ni, jangan perasan kita ni banyak pahala lah. Jangan perasan ni kita ni ahli syurga gitu. Tidak. Sebab tu bila musibah kena ni, buntungnya orang mukmin. Sebab orang mukmin ni dia akan sabar. Dan bila dia akan sabar, bila dia sabar, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia, dan Allah Ta'ala akan hapusnya dosa dia. Kerana musibah yang melanda dia.
Iaitu maka inilah berbeza dengan orang kafir yang mendapat musibah. Orang kafir yang mendapat musibah adalah bentuk ujian yang mana Allah Taala nak bagi azab awal di dunia. Kemudian Allah Taala mematikan dia, maka mematikan dia dengan azab yang kerah di akhirat. Azab dunia pun juga untuk warning dulu. Warning supayanya dia tu di akhirat kelak dia akan jadi seperti mana awal-awal ni warning, maka selepas pada ni mudah-mudahannya dia akan bertaubat. Mudah-mudahan dia boleh bertaubat awal. Habis itu, jadi walau bagaimanapun Allah Taala itu memaafkan, membiarkan. Wa ya'fu an katsir sini mana biar tanpa bagi asal. Allah Taala maaf sini bukan maaf apa dosa. Allah Taala biar tanpa memberi azab. Itu mana dia? Wa ya'fu. Bukan wa ya'fu dengan mana Allah Taala apung dosa dia, tidak. Allah Taala tak apung dosa dia. Tetapi Allah Taala biarkan dia tu tanpa diberi musibah. Tidaklah kata mari supaya cerita Bani Israel tu, marinya gunung Tur tu atas kepala, tunggu nak rembah atas kepala, kan? Jadi wa'afu sini maknanya balas. Allah Taala tak balas dia kebanyakan. Kebanyakannya Allah Taala tidak memberi balas. Tu mana? Mana bila Allah Taala bagi musibah tu maknanya Allah Taala balas lalu. Setengah-setengah, sikit-sikit itu Allah Taala balas segera. Balas segera bagi orang mukmin ni betul apa dosa. Supaya dosa dia terhapus dan terangkatnya darjat dia. Tu orang mukmin. Orang kafir ni mana Allah Taala nak menghina-dinakan dia. Jadi kita tak tahu mana satu. Maka bila kita kena musibah, pastikan kita kena banyak minta ampun. Banyak minta ampun. Jangan duk perasan lah, aku orang mukmin tak apa, Allah Taala nak apa dosa. Jangan gitu. Mari musibah minta ampun. Minta ampun pada Allah Taala. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Dan kamu semua sekali, hei orang kafir. Kamu semua sekali, hei orang kafir, tidak dapat melemahkan Allah Ta'ala. Tidak dapat melemahkan Allah Ta'ala dengan kamu semua sekali ini pakat ingkar pada Allah Ta'ala. Pakat syirik pada Allah Ta'ala, pakat tolaknya hukum Allah Ta'ala. Tidaknya kamu itu boleh buat susahnya Allah Ta'ala. Buat lemahnya kajian Allah Ta'ala kerana kamu. Tidak. Kerana Allah Ta'ala boleh somaknya semua sekali itu dalam neraka. Allah Ta'ala boleh somakkan semua sekali itu dalam neraka. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bila masuk nerakanya, tidak adanya buat kamu selain daripada Allah Ta'ala sebarang wali yang boleh selamat kamu. Sebarang pelindungnya, penjaganya yang boleh yang selamat kamu, dan tidaknya ada orang yang boleh tolong kamu. Tolong sikit habuk pun tidak boleh yang tolong kamu. Kerana kamu ni termasuk di kalangan orang yang kufur, yang tolak seruan tauhid pada Allah Ta'ala. Habis itu, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam, dan antara tanda keesaan Allah Ta'ala, ini takhwif ukhrawi. Al-jawari sini maknanya perahu-perahu. Perahu-perahu yang bergerak di atas air. Yang menapung lah. Yang boleh bergerak. Jawari ini maknanya perahu yang boleh bergerak. Perahu yang boleh meluncur. Perahu yang boleh meluncur. Fil bahari di lautan. Laut pun boleh juga dengan maksud sungai sekali. Kal alam seperti gunung ganam. Alam sini jamak pada perkataan alam. Alam sini makna dianya tanda. Alam ni mana dia? Tanda. Mana asal alam ni? Mana tanda. Sebab tu antara alamat makrifah kan, kalau siapa-siapa ingat kan. Alamat makrifah apa dia? Alam. Apa alam? Tanda. Tanda ataupun nama bagi sesuatu. Sebab apa? Arab dulu bagi nama tempat ikut gunung. Ikut nama bukit. Dia tak ada buat batas gitu, dia buat batas dianya nama bukit. Seperti mana orang dulu-dulu kita pun gitu juga. Panggil, kalau Kelantan dia panggil Bukit Marok lah, Bukit Peraksi lah. Jadi kawasan itu ditentukan dengan adanya nama-nama bukit. Bukit itu ada nama. Jadi bukit ni
sebagai petanda bernama. Mudahnya untuk kita tentukan nama satu-satu tempat dengan adanya bukit itu. Maka istilah yang sama juga maka diguna untuk alam. Dan alam juga dengan makna daerah. Alam juga dengan makna berdera. Tapi sininya bukan makna daerah, bukan makna tanda, tapi sini dengan makna gunung ganai lah. Sini dengan makna jabat. Jadi nampaknya dia tu seakan-akannya gunung ganang. Seakan-akannya gunung ganang. Kenapa? Kerana tingginya dia. Kerana nampak besarnya dia. Nampak macam berbukitnya dia bila tengok daripada jauh. Jadi tanda Allah Ta'ala nak beritahu sininya apa? Dalil bukti keesaan Allah Ta'ala sininya, Allah Ta'ala nak beritahu apa? Iaitu iya sya'yuskinir riha. Jika Allah Ta'ala kendaki. Ini. Masalahnya, masalah masyiatillah. Jika Allah Ta'ala kendaki, yuskinir riha. Allah Ta'ala boleh tahannya angin. Tahannya angin itu, fayazallalna rawakida, maka jadilah perahu-perahu itu, kapal-kapal itu, rawakida. Rawakida sini maknanya jadinya dia itu berhenti tak bergerak. Berhenti tak bergerak. Kerana tak ada angin. Kerana tidak ada angin. Tidak ada angin nak tiupnya kapal tu bagi gerak. Tidak ada angin nak tiup kapal tu nak suruh bagi gerak. Ala zarihi di atas permukaan laut. Inna fi dzalika laayat, sungguhnya pada kejadian itunya laayat berupa tanda-tanda yang banyak. Tanda-tanda yang banyak dah lah. Likulli sabarin, boleh faedah bagi setiap orang yang sabar. Mana orang yang sabar yang penuh adanya sabar melalui peristiwa ni, ataupun memangnya dia tu jenis orang yang memang sabar. Orang yang penuh adanya pengalaman berada di laut, sabar menunggu angin tu, maka dia tahunya betapa nikmatnya marinya angin ni. Yang mana boleh bergeraknya kapal yang besar dia tu kerana adanya angin yang boleh menolaknya layaran dia itulah, kan? Jadi syakur lagi orang yang suka berterima kasih. Orang yang mensyukuri. Suka mensyukuri akan nikmat Allah Ta'ala. Kan? Mana rasa beruntungnya dengan nikmat Allah Ta'ala, berterima kasih dengan pada Allah Ta'ala, jenis bersyukur pada Allah Ta'ala, dan bersyukur pada Allah Ta'ala itu yang paling besar seperti mana sabar dengan syakurnya adalah dengan ketaatan. Sabar dalam taat, syakur situ mana syukur dalam ketaatan juga. Dan sabar juga, sabarnya dia daripada musibah pun dia panggil sabar juga. Sabarnya dia dalam menahan diri daripada melakukan dosa pun dia panggil sabar juga. Dan juga sabar, antara sabar juga adalah orang yang menahan diri tabahnya dia itu dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Melaksanakan perintah Allah Ta'ala pun dia panggil sabar. Kan? Macam kita ngaji ni lah. Kena sabar. Tak sabar tak dapat nikmat. Dapat nikmat, bila kita dapat nikmat, kita akan jadi orang yang sangat bersyukur. Kan? Dapat bersyukur. Jadi sebab tu kadang-kadang kena, saya ingat daripada guru saya dulu pun dia selalu cerita-cerita pasal masa dia mengaji. Masa dia mengaji macam mana. Pentingnya untuk kita tahu kadang-kadang peristiwa-peristiwa orang yang bersungguh mengaji. Supaya kita akan jadi bersemangat nak mengaji. Jangan kita rasa kita yang susah, orang dulu pun susah juga. Kan? Siapa-siapa je. Saya sendiri pun orang dulu, kita pun mengaji dulu pun susah juga. Kalau awak rasa susah nak mengaji, saya dulu pun susah juga. Ingat dulu tak ada air, tak ada api. Tak ada api 5 hari. Tak ada api, elektrik tak ada 5 hari. Musim panas. Musim tu adalah musim panas. Tak ada api. Dan cerita ni ada ni, sakut dengan sini. Yuskinir rih, saya kena. Saya kena hak tain angin ya tak bergerak. Di madrasah saya tu ada bendera besar lah bendera dia. Bendera besar.
Situ saja merasah. Jadi takutnya kita duduk sesak duduk dalam hotel tu, tak nampak merasah duduk mana. Maka dia letaknya menara. Menara dia tu bentuk tiap bendera. Tiap bendera tu besar lah. Letak atas. Biasanya bendera tu bila mari angin dia akan bergerak lah. Berkibar lah bendera tu. Dan biasa saya tunggu bawah tu, berkibar-kibar tu ada terkena juga dengan pokok kurma. Jatuhnya buah-buah kurma di bawah. Sambil tunggunya burung, kadang-kadang burung dia hinggap situ pun jatuh kurma. Sebab pokok kurma tu tinggi macam pokok nyo, pokok kelapa. Jadi tinggi sangat, kita nak panjat memang tak boleh dah. Jadi tunggu macam burung ke ataupun kibah-kibah angin ke. Maka masa itulah baru jatuhnya kurma. Dan masa tu angin tak ada. Angin tak ada. Tak ada dalam musim panas. Tak tahu macam mana. Kan? Bila tak ada tu, masa tu tengah solat maghrib. Bukan sekali ni, ini banyak kali. Tapi nak ayat satu peristiwa tu masa maghrib. Pelajar lebih kurang ada masa tu dalam 200 orang, 300 orang. Dalam masjid. Solat dalam masjid pun ada, saya masa tu solat kat luar masjid. Dan saya solat sebelah dengan syekh. Sebelah dengan Tok Guru. Masa tu, dengan kita nak bersentuh orang, masa rapat ke soft ni pun rasa macam tak nak. Tapi memang kena terpaksa rapat lah softnya. Saya ingat lagi masa tu guru saya pun tarik saya rapat. Suruh rapat soft. Lepas pada tu, dalam masjid tu, rasa dia macam kita duduk dalam tempat steam. Tempat steam dengan bau masamnya. Masam orang kan bau masam. Dalam masjid, masa. Lepas pada solat, semua berebut orang nak duduk kat luar. Solat kat luar. Solatlah kat luar. Dan semua sekali tu saya tengok tu, dengan tak ada api sekalipun, semua orang berebut cari api. Carinya pelita. Tak ada pelita, kita pula main suka-suka pula. Kita berebut-rebutnya buat pelita. Buat pelita, semua likung pelita tu mengaji situ. Dan kita tengok orang ramai pakat buat gitu, kita semua sekali semangat. Semangat nak ngaji. Sebab semua orang bersungguh nak cari pelita. Dan semua orang tu mengaji masa tu. Tak ada orang pun. Walaupun kita orang tu masa tu panas. Panas sungguh. Ni musim panas sana ni. Darjah Celsius dia sampai 48 darjah Celsius. Panas masa tu. Tapi semua orang berebut. Berebut nak carinya pelita. Nak baca masa tu. Nak baca kitab. Jadi, bila selepas pada tu, 5 hari selepas pada tu, adanya air. Barulah rasa betapa nikmatnya adanya angin kipas ni. Angin kipas ni. Tak apalah berasa sikit-sikit pun tak ada masalah. Walaupun panas juga. Berasa sikit-sikit itu tak apa dah. Betapa rasa nikmat syukurnya ada kipas. Boleh geraknya kipas. Bolehlah berangin sikit-sikit. Walaupun panas pun tak apa. Baru rasa nikmat dia. Nikmatnya ada lampu untuk kita mengaji. Lampu tu untuk kita mengaji tu ada nampak nikmat kat situ. Dan sebab tu bila kita penuh susah, insya-Allah kita ni akan jadi orang yang bersyukur. InsyaAllah kita akan jadi orang yang bersyukur. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini, ini kelebihan ayat-ayat Allah Ta'ala ni, terutamanya faedah ini bagi orang yang sabar. Dia kena tabah. Kalau nak ngaji, kena ngaji dengan sungguh, kena jaga sungguh. Kena jaga sungguh. Saya ingat dulu masa saya masuk daurah dulu. Kita negeri kecil, belak-belak. Dengar telinga. Walaupun duduk dalam jamban, dengar lagi ustaz duduk mengajar. Dengar lah. Ada jamban jauh. Pergi duduk. Pergi jamban dekat. Mudah-mudahan supaya dengar. Dan saya dengar daurah tak pernah miss satu kelas. Tak pernah miss satu kelas pun tak pernah miss. Dia kena gitu. Kita ngaji ni kena aci gitu. Kalau tidak buat saja. Saya tengok ada orang buat saja. Buat saja ni jadi tidur pada. Kita tengok buat saja ni. Buat saja. Guna nama guru lah apalah. Tapi bila kita duduk ngaji sekali dengan dia, kita tahu dia setara mana. Ayah tidur je. Jadi tidur. Lepas tu duduk kecek benda yang bukan daripada guru. Kerana tak ngaji. Kerana tak ngaji, duduk saja. Duduk lepok tidur. Start je kelas, startlah tidur. Start kelas tu, maka startlah tidur. Jangan. Bahaya. Maka ini kelebihan ini, kalau kita boleh sabar.
Kan? Kalau kita duduk dalam madrasah ni dengan boleh mengaji, dengan duduk molek, dengan ada kipahnya apa semua, kali kena cukup banyak-banyak. Saya dulu masa ngaji tu kapet pun tak ada. Apa lantai masjid tu dengan bata gitu, bata jokong. Dengan bata jokong merah. Bata tu je. Kita duduk ngaji, solat atas tu. Ada pelapis lah, ada guna sejadah ke apa? Tak ada. Duduk atas tu, biasa je kita. Sudah terbiasa dengan kita. Dan saya pergi tempat guru saya di Rahmiah Khan. Di Rahmiah Khan. Tepatnya daurah tafsir di Rahmiah Khan. Yang saya duk bawa ni pun yang Rahmiah Khan sana lah. Yang di Rahmiah Khan tu, bulan puasa, merasa dia, sekarang ni pun saya tengok tu sama macam dulu. Sama macam dulu. Dengan masa tu, kita orang pergi tu, masa musim tu, musim sejuk. Dengan musim sejuk tu, lantai madrasah tu, mana lantai masjid tu, dibuat dengan tikar mengkuang. Kan? Tikar mengkuang tu, guna yang tu. Kalau tidak, solat atas bata. Kalau tidak, solat atas bata. Kalau sempat, kita solat situ. Kalau tidak, solat atas bata pun, atas tikar mengkuang tu, kerah bukan macam kapek ni. Kalau siapa pernah solat atas tu, dia akan rasa lah. Dahi dia pun akan lekat jalur lah selepas sujudnya. Dahi dia tu akan lekat jalur. Bukan macam tikar biasa. Tikar tu macam tajam-tajam sikit. Jadi, gitulah tempat mengaji. Dan kita tengoknya, sampai kalau daurah ni, selepas pada habis kelas, dia akan muzakarah. Dan muzakarah tu biasa sampai pukul 12 malam muzakarah. Baca balik apa yang kita ngaji. Sebab syarat utama bagi sesiapa yang nak ngaji daurah, orang yang belajar daurah tafsir ni, benda yang paling penting, saya dah beritahu dah. Baru ni pun saya dah beritahu dah, kewajipan pada semua pelajar mesti kena tengok balik. Mesti kena tengok balik apa yang kita belajar. Hak hari ni, kena tengok balik. Dan bila nak dengar balik, nak semak balik itu, maka zaman sekarang ni banyak kemudahan dah. Buka video ke ataupun buka rakaman ke, sambil-sambil duduk laptop apa semua, sambil duduk masak ke apa pun boleh buat pun. Kalau sampai sekarang, sambil-sambil dengarnya, asalkan ada kehendak. Asalkan ada kehendak. Maka kita ulang balik sampai kita takut adanya tertinggal apa-apa. Sebab kita hak pentingnya masa ni. Masa ngaji. Sebab saya ingat guru saya kata, hak pentingnya kamu bersungguh masa ngaji. Kalau lepas pada ngaji pun nak rajin, tak betul dia kata. Masa cuti bukan orang ngaji. Masa cuti bukan masa orang nak rajin ngaji. Bukan masa dia untuk kita rajin ngaji. Masa cuti untuk kita rehat lah. Untuk buat benda yang selain ngaji. Kita nak cuti-cuti ataupun nak rajin ni biar pada tempat dia. Masa dalam kelas kita rajin. Luar kelas kita malas tu tak ada masalah. Kerana di luar kelas sesuai dah. Nak tidur luar kelas tak apalah luar kelas. Dalam kelas tu jangan tidur ya. Habis itulah berapa sikit. Wa ya'lamal ladina au yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Ataupun Allah Ta'ala angin kuat. Dia asifannaha. Allah Ta'ala hatanya angin yang kuat menimpa kapal-kapal itu. Lalu yubiquhunna yuhlikuhunna. Allah Ta'ala pun binasakan semuanya kapal-kapal itu. Dan Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala binasakan itu bima kasabu disebabkan perbuatan kamu. Sini nisbahkan kesalahan tu adalah kesalahannya makhluk. Dan itu manusia bila mendapat musibah gini kena muhasabah diri, takut adanya dia buat apa-apa lagi benda yang dia bersalah dengan makhluk ke ataupun yang paling utamanya dengan Allah Ta'ala. Takut ada lagi benda dia buat salah. Wa ya'fu an katsir ni ataf pada perkataan iyasya. Ataf kepada perkataan iyasya. Iyasya maknanya sini wa iyasya ya'fu an katsir. Sebab tu ya'fu situ dibaca pendek. Ya'fu yang sebelum pada ni kita jumpa ada dua ya'fu. Semua tu ya'fu tu dengan bacaan yang panjang. Wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Jadi yang ni pula kita bacanya dengan pendek. Wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Karena atah bagi yasya, iyasya. Mana iyasya yuskin. Yuskin tu maknanya bagi jazam jugalah situ. Mana buang baris. Kan? Maka ya'fu pun juga dikira buang baris.
tetapi sini bukan buang baris, kerana bagi yang ada huruf illah maka dibuangnya adalah huruf illah. Wa ya'fu an katsir, dan banyaknya Allah Taala itu abaikan tanpa memberinya azab. Tanpa memberi azab kepada manusia, tanpa memberi balasanlah kesalahan-kesalahan yang dia. Jadi kalau kita tengoknya seseorang itu dalam keadaan mendapat kesenangan lah, contohnya dengan kapal apa semua sekali itu dia mendapat kesenangan apa sekalipun, tidaklah tandanya Allah Taala itu meredai dia. Tidaknya tanda Allah Taala meredai dia. Jalan molek tu. Terser. Betul ke? Cek dah. Okey tak? Betul tak? Okey. Tinggi. Okey. Betul. Mana? Mana? Saya tak selesa. Jadi wa ya'fu an katsir. Mana situ wa yasha ya'fu an katsir. Dan jika Allah Taala kedaki, Allah Taala boleh memaafkan banyak. Jadi sini jarang sikit je Allah Taala mengazab teguh tu sikit je. Kebanyakannya Allah Taala itu memaafkan tanpa memberi azab. Memaafkan tanpa memberi azab. Habis itu, wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatillah. Wa ya'lama sini adanya an. Adanya an. Wa an maknanya. Wa ayya'lama. Ataf sini yang adanya wa ayya'lama. Alladhina situ fa'il. Ya'lama tu fi'il. Fi'il mansub situ kan. Adanya an muqaddar. Alladhina yujadiluna fi ayatina situ sebagai fa'il dia. Jadi makna dia, dan orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Ta'ala, orang yang menentang ayat-ayat Allah Ta'ala, yakni indal ihlak, ketika dibinasakan dia, yakni ketika diberi bala kepada dia, diberi musibah kepada dia, diberi bencana kepada dia. Malahum masitu nafi, tidak ada buatnya sebarang tempat untuk dia lari ataupun tempat untuk dia berlindung daripada azab Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala bagi azab kepada dia. Tak ada tempat. Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya, ini tadhib minad dunya. Sini nak suruhnya kita tolak dunia. Tolak dunia ni maknanya tinggal dunia. Nak suruh kita tinggal dunia. Mana tinggal dunia, letak belakang, letaknya agama tu duduk depan. Letak agama duduk depan, dunia tu biar duduk belakang. Dunia biar duduk belakang. Payah. Nak letak dunia duduk belakang ni payah. Jadi sini Allah Ta'ala beritahu, fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apa yang diberikan kepada kamu sebarang apa sekalipun, maka ia itu adalah berupa kesenangan kehidupan dunia yang sementara. Yang sementara saja. Wa ma 'indallahi khairun, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik. Lebih baiknya keadaan dia tu macam mana? Semua sekali itu keadaan dia tu lebih baik daripada yang kita dapat atas dunia. Wa abqa, dan juga lebih kekal. Lebih kekal sini maknanya bilangnya. Lebih kekalnya bilangan-bilangan yang mana ada. Yang kita dapat itu lebih kekal. Semua yang Allah Ta'ala bagi di akhirat di sisi Allah Ta'ala itu
lebih baik dan lebih kekal lilladzina amanu, buat orang-orang yang beriman, dan yang mana mereka itu ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini orang yang bertawakal penuhnya kepada Allah Taala. Nak tawakal ni lah hak masalah. Nak letak dunia duduk belakang, agama duduk depan, cara dia nak buat Allah Taala ajar sini. Ni tariqah untuk kita hilangkan dunia. Hilangkan dunia duduk depan. Maka kena adanya tawakal. Kena ada tawakal. Bila adanya tawakal itu, maka bolehlah letaknya agama duduk depan, dunia tu duduk belakang. Maksudnya, keutamaan kita dalam kepala kita sejak daripada bangun tidur ni, agama. Apa dia yang kita nak buat untuk agama hari ni? Hari ni kita bangun tidur ni nak buat apa untuk agama? Kan? Jadi dalam kehidupan kitanya banyaknya fikir agama, fikir agama, fikir agama. Tu. Jadi untuk kebaikan kita. Dan orang yang fikir agama ni dia akan fikir untuk diri dia, keluarga dia dan semua orang hak lain. Dia akan fikir semua sekali. Maka dia akan buat satu perkara dengan rasa bertanggungjawab. Dengan ilmu yang serba sedikit yang dia ada. Maka dia nak yang ilmu yang sedikit yang dia ada tu, dia nak salurkan sehabis mungkin. Sikit sekalipun, dia nak bagi semua orang. Biar semua orang dapat hak dia sikit tu. Mudah-mudahan orang lain, hak dapat sikit tu, dia boleh ambil dengan orang lain pula, sikit hal lain pula. Mudah-mudahan dengan ambilnya sikit-sikit tu, maka akan jadi banyak. Kan? Sebab kita ni, nisbah sebagai orang yang mengajar pun, orang yang mengajar, ilmu tu, nisbah ilmu tu sikit ya. Maka nak sampaikan ilmu pada orang pun sikit ya ilmunya. Ilmu tu sikit. Maka nak baginya hak sikit tu biar habis semua. Biar habis semua. Tak apa dah. Dalam kehidupan kita boleh habis semua hak sikit tu, boleh mengajar hak sikit tu, sampaikan kepada orang dan boleh amal. Mudah-mudahan dengan ajar tu kita boleh amal. Habis itu ala rabbihim yatawakkalun, dan tawakal itulah cara dia. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Dan laginya orang yang yajtanibuna kaba'ira, orang yang menjauhkan diri dia daripada pelakuan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Ini yang penting. Yang kita kena jauhnya adalah dosa besar. Wal fawahisha, dan segalanya dosa-dosa besar yang keji. Dosa-dosa besar yang keji. Wa idza ma ghadibuhum, dan satu laginya, dan bila mas itu zaidah, mas itu adalah zaidah. Bila zaidah dengan mana takkid, dan bila dia tu sungguh-sungguh marah. Bila dianya sungguh-sungguhnya marah, yaghfiru, mereka ni bila dia tu dalam marah sungguh ni, mereka pun sungguhnya memaaf. Yakni memaaf orang yang mana buat dia tu jadi marah. Bila dia marah, sungguh-sungguh marah, maka sungguh-sungguhnya dia tu memaaf. Sungguh-sungguhnya mereka ini memaaf. Yang ni memaaf sini tidak balas. Maaf yang dimaksudkan sini tidak balas. Walladzina stajabu li rabbihim, dan orang-orang yang menyahut, menerima seruan tauhid Tuhan mereka, li rabbihim sini maknanya mentauhidkan Rabb mereka, mentauhidkan Allah Taala. Orang yang menyahut seruan tauhid Allah Taala, wa aqamu salat, dan menunaikan salat secara sempurna, wa amruhum syura, dan urusan perkara dunia dan agama mereka. Wa amruhum sini urusan perkara dunia mereka dan agama mereka. Dini wa duniawi. Dini wa duniawi. Dini wa duniawi. Jadi hak agama ke ataupun hak dunia ke, syura bainahum. Mereka mengadakan mesyuarat bersama-sama.
Sama-sama pokok mereka ni, mereka itu bermesyuarat. Mesyuarat ni maknanya memberi cadangan. Memberi cadangan, saling melontarkan pandangan supaya dapatnya menggali keputusan yang paling terbaik dalam banyak-banyaknya keputusan. Dan biasanya dia akan adanya ketua majlis. Dia akan adanya ketua ataupun kepala mesyuarat. Maka kepala mesyuarat itulah akan membuat keputusan. Jadi maksud bagi dunia ni mana urusan dunia mesyuarat, urusan agama. Urusan agama ni contoh masalah-masalah yang melibatkan hukum hakam yang rumit. Tak boleh selesai melainkan kena selesai dengan cara jemaah. Kena bersepakat semua sekali mengeluarkan satu pendapat kerana dengan adanya pendapat yang terkumpul gini boleh menghalangi masalah-masalah hukum yang mungkin orang ramai ni pakak buat benda yang tak betul. Maka mesti kena mengeluarkan satu fatwa lah maknanya. Satu fatwa dalam satu jemaah ulama. Dia panggil ahli syura. Di kalangan ahli syura, ahli majlis mesyuarat, yang mana ahli majlis mesyuarat itu akan mengeluarkan satu keputusan hukum. Contohnya benda ni halal ke, benda ni haram ke, maka mengadakan keputusan-keputusan itu. Dan sudah tentunya dengan cara disiplin-disiplin ilmu lah, sudah tentu. Habis itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami bagi pada mereka, mereka infakkan. Dan ini semua sekali adalah yang mana dapat menjaga mereka itu daripada letak dunia di depan. Letak dunia ni di depan. Maka kalau dia buat benda ni, maka dia akan letaknya agama duduk depan. Letak apa-apa hal ni, agama duduk depan. Sebab tu dalam masalah syura situ, mesyuarat di kalangan mereka sini adalah mesyuarat dalam bab agama. Mesyuarat dalam bab agama. Saling mengambil pandangan-pandangan dalam bab agama. Sebab itulah juga bagi sesiapa yang mana nak menggali hukum hakam dan nak mendalami hukum hakam, maka sudah semestinya dia kena mengambil pandangan-pandangan daripada ulama-ulama lain. Contohnya dia kena buka kitab-kitab yang lain supaya dia dapat menggali pendapat-pendapat yang lain daripada apa ni? Jadi wa amruhum syura bainahum, urusan syura di kalangan mereka tu, maka memberi isyarat kepada kalau kita nak menggali hukum, jangan kita menggali hukum seorang, ambil pendapat kita seorang. Maka sebab itulah dia ajar, saya ingat dulu masa kita belajar dulu, dia ajar kita kena ambil pandangan-pandangan yang lain. Saya ingat dulu guru saya bila dia kata, bila kamu belajar hadis, dia kata, kamu kena ingat, ni masa awal-awal tu, masa muqaddimah belajar hadis. Dia kata benda yang paling penting sekali yang kamu kena ada, kitab fiqh semua mazhab. Kena ambil kitab fiqh mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Ambil, kena ada. Jadi bila huraian hadis itu, paling kurang kamu baca sikit-sikit sebanyaknya kitab-kitab itu. Baca. Baca kitab-kitab. Supaya pandangan-pandangan kamu tu tak akan lari daripada apa yang pernah dipikirkan oleh ulama-ulama dulu. Jadi pandangan kita tu tidaklah jadi pandangan yang baru. Tetapi tetap ada juga pandangan-pandangan yang baru dalam masalah-masalah yang moden, kan? Mana akan adanya fatwa-fatwa terkini, kan? Maka fatwa-fatwa terkini sudah tentunya kita kena merujuk juga dengan ulama-ulama yang luar negara juga. Mana tidaknya kita sempitkan dengan ulama-ulama kita yang sedia ada. Habis itu,
Kemudian walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan bila ditimpanya kepada mereka al-baghyu ni kezaliman, penganiayaan. Hum yantasirun, maka mereka itu membela diri. Mereka itu membela diri mereka. Tapi membela diri mereka ni dengan cara membalas itu tidak wajib. Membalas tidak wajib. Tak semesti orang buat pada kita, terus kita kena balas. Yang mana balas itu jadi wajib. Dan ayat seterusnya, tariqah intisar. Tariqah cara untuk balas. Kalau tak dapat tidak, nak balas juga. Tak dapat tidak, nak balas juga. Maka jaza'u sayyi'atin, balasan benda yang buruk itu, benda yang tak elok itu, sesuatu perkara yang menyakitkan itu, sayyi'atun, bentuk yang sama. Sayyi'atun dengan balas bentuk yang sama. Dengan balas sayyi'atun misluha, dengan balas yang bentuk dia tu adalah bentuk yang sama. Sayyi'ah ni bukan dengan maksud buat dosa. Bila orang itu balasan orang buat dosa pada kita, maka balas dia kita buat dosa. Bukan gitu makna dia. Ni dipanggil kalimah isti'arah. Isti'arah ni banyak dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ni dia panggil isti'arah. Isti'arah ni kena tahulah istilah isti'arah ni. Isti'arah ni kata pinjam. Pinjamlah, pinjam nama. Benda-benda, bila benda tu tak elok, maka dipanggil sayyi'ah. Tak semesti dosa. Tak semesti dosa. Contoh gini, orang kata kita mu bodoh. Orang kata mu bodoh. Maka kita pun jawab sayyi'ah. Apa dia? Mung bodoh. Mung bodoh. Mana kita jawab tu je. Tapi kalau kita jawab lebih, itu dosa. Mu bodoh, mu gila. Orang tu kata mu bodoh ya. Kita kata mu bodoh, mu gila. Lepas tu lepingnya tangan sekali pula. Maka itu lebih lah. Kita balas tu, balas lebih lah. Gitu. Maka sebab tu sebut sini misluha, sama. Kalau orang kata bodoh, mu jawablah bodoh. Gitu sudah. Bodoh dia kata. Mu ni bodoh. Mu lah bahasa bodoh. Jawab gitu sudah. Tapi bahayalah takut terlanjur kita ni. Bahayalah takut terlanjur. Maka sebab itulah untuk jaganya faman afa. Maka siapa dia yang maafkan hati dia? Hati dia tu dia maaf jaga hati dia. Wa aslaha, dan dia buat molek. Dia buat moleknya cara yang lebih baiklah, kan? Fa ajruhu 'ala Allah, maka balasan dia, kelebihan dia itu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala lah yang akan memberi balasan kepada dia. Jadi cara sini antara yang utamanya faman afa, orang yang memaaf, hati dia maaf. Wa aslaha, dan dia buat baik. Mana perbuatan yang luar hati dia itu dengan perbuatan yang baik. Dengan perbuatan aslaha ni betul perbuatan luaran dia yang menzahirkan hati dia. Perbuatan luaran dia itu perbuatan yang baik. Kalau dia boleh buat yang ni, dua ni, memaafkan hati dia, dan juga wa aslaha, menzahirkan kemaafan hati dia itu dengan melakukan perkara yang baik, bentuk luaran, maka ganjaran dianya
serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang akan memberinya balasan kurniaan kepada dia. Kenapa Allah Ta'ala mengadakan hukum ataupun cara membalas gini? Kerana innahu sungguhnya Allah Ta'ala la yuhibbuz zalimin. Allah Ta'ala tidak suka, tidak cinta kepada orang yang zalim. Allah Ta'ala dia tidak cinta pada yang zalim. Walamani tasara ba'da zulmihi faulaika ma alaihi min sabil. Dan barang siapa yang menuntut bela ba'da zulmihi, selepasnya dia kena buat nanya, faulaika, maka mereka itu ma alaihim, tidak adanya ke atas mereka min sabil, sebarang jalan. Tidak adanya ke atas mereka sebarang jalan, yakni sebarang jalan untuk balas. Sebarang jalan sini mana sebarang jalan untuk dibalas kesalahan mereka. Yakni tidak menjadi satu tanggungan dosa. Tidak menjadi satu tanggungan dosa ke atas orang yang membalas, menuntut bela setelah daripada kezaliman yang dilakukan terhadapnya. Maka dia tak akan kena hukum lah. Orang itulah yang tidak akan kena hukum kerana dia itu adalah bentuk menuntut bela. Kemudian innamas sabil, hanyalah as-sabil, iaitu jalan yang bolehnya dibalas. Jalan untuk ditentukan balas. Perlu ditangguhnya alal ladina yazlimuna an-nas, orang yang buat zalim kepada manusia. Buat zalim kepada manusia yang lain. Buat zalim kepada manusia yang lain, yakni dia terlebihnya menuntut bela. Dia lebihnya dalam bab membalas. Sampai dia membalas tu jadi zalim. Maka itu dia kena. Cara yang gitu dia akan kena. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka itu memulakan kezaliman. Fil ardi, di atas muka bumi, tanpa kebenaran. Tanpa jelasnya kebenaran di pihak dia untuk menuntut bela. Dan dia tu jadi melampau dalam menuntut bela. Ulaika lahum azabun alim, maka mereka itu akan bolehnya azab yang pedih. Azab yang pedih dunia pun boleh, akhirat pun boleh kalau tak bertaubat. Dunia pun boleh, akhirat pun boleh bila tidak bertaubat. Contoh kita ada pernah tengok kan. Ada satu orang pencuri, dia mencuri. Kemudian kena tangkap. Selepas kena tangkap tu, dia pukul sampai mati. Pukul sampai mati. Maka bila mati akan jadi kes boleh lah maknanya. Maka akan jadi kes bunuh. Maka orang yang memukul dia dianggap pembunuh. Semua sekali. Kalau tak ada seorang yang mengaku dia yang membunuh. Kalau dalam bab hukum hudud, kalau 10 orang yang pukul, maka 10 orang itu dianggap 10 orang pembunuh. Maka hukumnya di zaman Umar dibunuh semua. Semua sekali. Kalau tak ada orang mengaku dia lah menyebabkan kematiannya budak tu, maka akan dibunuhnya 10 orang itu kena bunuh semua. Kerana dianggapnya mereka tu saling tolong-menolong dalam buat dosa. Saling tolong-menolong dalam buat dosa, maka balasan dia pun orang yang tolong-menolong sekali juga dia akan kena hukuman bunuh. Maka tak ada pasal-pasal. Orang yang buat kesalahan contohnya mencuri. Kalau mencuri ni berat sangat pun dia akan kena potong tangan dia. Kena akan potongnya tangan dia. Tidaklah sampai hak kita nak potong tangan pun tak boleh. Kena kerajaan yang kena potong tangan dia. Itu satu. Dan kalau kita membuat
perkara di luar batas, di luar mahkamah lah maknanya, maka kita yang kena. Kita potong tangan, kita kena potong tangan. Kita yang potong tangan orang tu, kita yang kena pula potong tangan. Itu balasan kisos. Sebab kita buat tindakan di luar mahkamah. Kita buat tindakan sebelum orang tu dibicarakan. Salah ke tak salah, KJL yang akan hukum dia. Waliul amri. Waliul amri saja yang boleh hukum dia. Kita tak boleh bunuh. Kita tak boleh bunuh dia. Maka bila kita bunuh dia, kita buat tindakan sendiri, kita potong tangan dia ke, maka kalau kita menumpahkan darah dia, mematikan dia, maka hukum kisah ke atas dia, kita pun kena dihukum bunuh itu. Kalau kita kerak tangan kaki dia, maka dihukum kitanya kerak tangan itu. Kerak kaki. Kena ingat. Benda ni kena ingat. Maka sini akan adanya jalan. Jalan akan dikenakan hukuman kepada kita kerana kita membuat balasan melebihi daripada benda yang sepatutnya. Melebihi daripada benda yang ma'ruf. Kesalahan orang butuh buat dan kita buat itu dengan balas yang lebih melampau. Habis itu, walaman sabar. Ini nak elok daripada kita ni telanjur sampai tahap itulah. Dan barang siapa yang sabar, tahan diri. Tahanlah. Nak tutup bela ni, tahan dulu. Nak balas-balas ni, sabar dulu. Wa ghafara, dan memaafkanlah kesalahan orang, kebodohan orang tu yang buat pada kita tu. Inna dzalika, sungguhnya perkara itu lamin azmil umur, termasuk daripada perkara yang dititik beratkan. Sangat pentingnya dalam agamanya, kita semua sekali ada sifat sebegini. Min azmil umur ni maknanya benda ni adalah satu benda yang susah, tapi kalau ada memang sangat bagusnya satu orang itu manusia. Satu orang manusia dituntutnya kepada dia mempunyai sifat ini. Iaitu mempunyai sifat kesabaran yang tinggi. Kemudian ya, wa may yudlilillah fama lahu min waliyyin min ba'di. Dan barang siapa yang Allah Taala sesatkan dia, fama lahu min waliyyin min ba'di, maka tidaknya ada buatnya sebarang wali yang boleh tolong dia min ba'dihi, selepas daripada Allah Taala tidak ada dah lagi yang boleh tolong dia, membantu dia. Wa taraz zalimi, dan kamu hai Muhammad, kamu akan melihatnya orang zalim itu. Lamma raul azab, tak kalanya mereka itu melihatnya azab yang Allah Taala kenakan pada mereka. Yaquluna, mereka itu berkatanya, hal ila maradin min sabil, adakah adanya jalan untuk kembali ke dunia? Maradin situ marji'. Marji' ila dunia, tempat nak kembali ke dunia. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarafin khafi, dan kamu boleh tengoknya mereka itu dibentang kepada dia, ditunjukkan, dikenakan pada mereka nya azab, dalam keadaannya mereka itu khashi'ina, dalam keadaannya mereka itu rasa hina-dinanya mereka itu. Hina-dinanya mereka itu rendah hina-dina. Khashi'in ni maknanya tunduk dalam keadaan hina-dina. Khashi'in dengan makna khadi'in, itu dalam keadaan tunduk. Minadh-dhulli, iaitu tunduk yang keadaan dia itu hina-dina. Khashi'in juga dipanggil tunduk yang mana tidak bergerak, iaitu tunduk bisu. Khashi'in tu dengan makna tunduk dalam keadaan tunduk bisu. Tunduk bisu kerana dia rasanya betapa hina-dinanya dia pada ketika itu. Yang zuruna min tarfin khafi, dan mereka itu melihat dengan pandangan bentuk mengerling mata, dengan keadaan mata yang dikeling itu dalam keadaan lesu, layu lesu. Orang yang dalam keadaan putus asanya dalam kehidupan dan tak boleh buat apa dah lagi, maka pandangan mata dia tu pandangan yang lesu. Dalam keadaan takut. Wa qala alladziina aamanu, dan berkatanya orang beriman, innal khasirina alladziina khasiru anfusahum, sungguhnya orang yang rugi yang sebenar itu, khasirina haqqan sini. Orang yang rugi yang sebenar, alladziina khasiru anfusahum, orang yang merugikan diri mereka sendiri, wa ahlihim dan juga ahli keluarga mereka,
Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Kerana ahli keluarga mereka disebutkan sini, kerana mereka itu tak dapat bersama-sama dengan ahli keluarga mereka yang beriman. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Dan sini Allah Ta'ala menzahirkan kuasa tasarruf Allah. Sini tauhid fit tasarruf. Ala, ingatlah. Inna zalimina fi azabim muqim. Sungguhnya orang yang zalim itu dalam azab yang kekal. Yang Allah Ta'ala tetapkan buat dia. Ya kehendak Allah Ta'ala sini. Wa ma kana lahum min awliya. Dan tidak adanya buat mereka sebarang wali-wali. Sebarang pelindung-pelindung yang boleh memberi syafaat. Awliya sini wali-wali ataupun pelindung-pelindung, penjaga-penjaga mereka yang boleh tolong bagi syafaat. Boleh bagi pertolongan bentuk syafaat, bantuan syafaat. Yang suruh nahum, yang mana mereka itu boleh tolongnya mereka itu, tolongnya golongan orang yang wali-wali mereka itu, min dunillah, yang selain daripada Allah Ta'ala. Tidak ada yang dapat menolong. Wali yang mereka puja, wali yang mereka sembah, wali yang mereka buat ibadah kepada wali itu, wali yang mereka minta doa kepada wali itu, tidak dapat sama sekalinya memberi pertolongan kepada mereka. Wa man yudlilillah, dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, fama lahu min sabil, maka tidaknya adanya dia itu jalan yang keluar. Tak ada jalan keluar sini, tak ada jalan keluar ke arah kebenaran. Tidaknya ada jalan keluar ke arah kebenaran di dunia. Dan juga jalan keluar, jalan yang boleh membawa mereka ke syurga. Tidaknya ada jalan sini, sama ada jalan keluar daripada kebenaran, kepada boleh membawa mereka ke arah kebenaran di dunia, ataupun juga sini dengan mana jalan yang boleh membawa mereka ke syurga di akhirat. Jalan yang boleh membawa mereka ke akhirat. Ini seperti mana yang disebutkan dalam tafsir Muyassar. Istajibu li rabbikum. Hendaklah kamu menyahut suruhan Tuhan kamu, Rabb kamu. Min qabli an ya'tiyahumullah, sebelum datangnya hari yang mana tidak ada tertolak dah lagi, tidak boleh ditolak dah laginya hari itu, tidak boleh dihalang dah laginya, disekatnya hari itu daripada berlaku. Minallah, daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bawa datang. Malakum min maljain, tidak adanya buat kamu sebarang tempat pelindung. Yauma idzin, pada hari itu. Wa malakum, dan tidak adanya buat kamu min nakir, adanya sebarang untuk pengingkaran akan dosa. Tidak adanya peluang bagi kamu untuk mengingkarinya dosa-dosa yang kamu sudah buat dah, kerana kamu semua pakat mengaku. Seperti mana ayat yang sebelum pada nikah ada dah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa jadi saksi kami? Sebab semua itu akan jadi saksi pada Allah Ta'ala kelak atas perbuatan orang itu yang melakukan syirik kufur pada Allah Ta'ala itu, kulit tubuh badan mereka itu akan menjadi saksi. Fa'in a'radu, maka sekiranya mereka itu berpaling daripada menerima kebenaran. Sini ayat ini zajar dan juga ayat ini sebagai tasliyah. Ayat bentuk teguran daripada Allah Ta'ala, dan ayat ini juga bentuk nak menghiburkan hati orang yang menyebarkan tauhid, nak menyedakkan hati orang yang menyebarkan tauhid supaya lebih kuat, lebih semangatnya untuk menyebarkan tauhid itu. Jangan resah gelisah menghadapinya kesusahan menyampaikan dakwah tauhid itu. Fa'in a'radu, maka sekiranya mereka itu berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza, dan tidaklah kami utuskan kamu itu untuk menjaga mereka, untuk menjaga amalan mereka. Mereka buat apa, bukan kerja kamu. Kerja kamunya, in alaika illal balagh, tidaklah kewajipan yang ditanggungkan oleh kamu, illal balagh, melainkan untuk menyampaikan kepada mereka. Itu saja tugas kamu, menyampaikan kepada mereka apa risalah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka, yang hantar kepada kamu untuk disampaikan kepada mereka. Wa inna, dan sesungguhnya kami, idza adaqnal insana minna rahmatan, bila kami rasakan, bagi rasakan kepada manusia daripada kami rahmah sini dunia, bagi rahmat dunia. Allah Ta'ala kan Ar-Rahman Rahim, Allah Ta'ala baginya rahmat dunia. Rahmat dunia bukan maknanya Allah Ta'ala redha. Sini Allah Ta'ala bagi rahmat, bagi senai dunia. Fariha biha, maka dia pun galak. Dia pun galak gembiranya
tanpa kebenaran. Fariha biha sini bighairil haq, tanpa adanya kebenaran, tanpanya kebenaran, yakni dengan kebatilan. Mereka gembiranya dengan kebatilan yang mereka itu bawa. Wa in tusibuhum, dan bilanya tusibuhum sayyi'atun, ada benda buruk yang menimpa pada mereka, itu pun bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh perbuatan tangan dosa mereka, fa innal insan, maka manusia itu akan jadinya kafur, maka akan jadinya sangat-sangat kufur pada Allah Taala. Kafur sini bukanlah dengan makna satrul haqqi inadan, sini dengan makna nikmat Allah Taala. Kufur akan nikmat Allah. Kufur akan nikmat Allah Taala ni permulaan. Permulaan nak menjadinya kufur akidah, kufur degil menolak kebenaran, bermula dengan kufur nikmat. Dalil tauhid. Ayat seterusnya dalil tauhid. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah Taala, langit-langit dan bumi ni semua sekali ni milik Allah Taala. Yakhluqu ma yasha. Allah Taala boleh ciptanya apa yang Allah Taala kehendaki. Yahabu liman yasha, yahabu liman yasha'u inatha. Allah Taala boleh baginya kepada siapa yang Allah Taala kehendaki adanya anak perempuan. Ini sepertinya Nabi Lut dapatnya anak perempuan. Nabi Syuaib dapatnya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah Taala boleh baginya kurniakan pada siapa yang Allah Taala kehendaki adanya anak lelaki. Anak lelaki seperti Nabi Yaqub yang ramainya anak lelaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, ataupun Allah Taala campurkan dua jenis. Sama ada lelaki dan juga perempuan. Mana buat secara pasangan, bagi pada dia anak yang jenis berpasangan. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah Taala boleh mengadakan siapa-siapa saja yang Allah Taala kehendaki yang jenis mandul macam Aisyah dan sebagainya. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah Taala itu Maha mengetahui, lagi Allah Taala itu yang Maha menentukan, yang Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa ma kana li basharin, ini tariqah turunnya wahyu, cara penurunan wahyu. Cara penurunan wahyu, wa ma kana li basharin, maka tidak layaknya buat manusia an yukallimahullah, yang boleh bercakap dengan Allah Taala, yang mana Allah Taala bercakap dengan dia illa wahyan, melainkan dengan cara jalan wahyu. Melainkan dengan cara jalan wahyu. Au min wara'i hijab, ataupun dengan cara di sebaliknya tabir. Di sebaliknya tabir. Seperti Nabi Musa dan sebagainya. Au yursila rasulan, ataupun Allah Taala hantar rasul. Rasul sini maknanya malaikat, hantarnya malaikat, fayuhya bi idnihi, lalu malaikat itu menyampaikan wahyu Allah Taala dengan izin Allah. Menyampaikan wahyu Allah Taala dengan izin Allah Taala, bukan pandai-pandai dia sendirilah. Ma yasha, apa saja wahyu yasha yang Allah Taala kehendaki. Mana rasul itu pun kalau nak sampaikan wahyu, bukan pandai-pandai dia saja, bukan dia tak boleh nak mengada-ngada nak sampaikan wahyu apa-apa pun, sikit apa pun walaupun benar pun kepada rasul-rasul Allah. Innahu, kananya, innahu sini kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itulah yang maha tinggi. Maka kerana kedudukan dia yang tinggi, tidak ada orang yang boleh mengatasi Allah Ta'ala dalam hal ini. Maka oleh itulah kena ikut tertib yang Allah Ta'ala nak. Kaedah yang Allah Ta'ala nak penurunan wahyu. Nak bercakap Allah Ta'ala, bila nak bercakap dengan dia, ada cara dia. Macam raja, bila nak bercakap dengan raja, ada protokol dia. Maka sini protokol daripada Allah Ta'ala, maka ini cara Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada makhluk dia semua sekali. Allah Ta'ala lantik orang yang Allah Ta'ala redai, yang terpilih, yang mana orang itulah yang akan menerimanya wahyu Allah, dan daripada wahyu Allah Ta'ala itulah untuk disampaikan kepada umat. Hakimun, lagi Allah Ta'ala maha bijaksana, menetapkan hukum mesti kena gitu. Menetapkan hukum mesti kena gitu je. Lain tidak. Maka ini hukum daripada Allah Ta'ala, ikut suka Allah Ta'ala, dan ikut suka Allah Ta'ala ni yang ada hikmah dia. Wa kadzalika auhayna, dan demikian juganya auhayna ilaika, kami wahyukan kepada kamu. Ruhan, ruh sini, ruh ni makna asal dia ruh lah, mana ruh, mana nyawa. Ruh ni maknanya nyawa. Jadi ruh ni nyawa ni maksudnya nyawa untuk badan, nyawa rohani lah dia panggil, rohani. Yang mana rohani ni dapat mengubatkan tubuhnya manusia.
Yang mana manusia ni kalau tanpanya roh, manusia tu binasa kan? Manusia tu tak hidup. Maka Allah Ta'ala masuknya nyawa dalam manusia, maka manusia tu jadi hidup. Bila ditariknya roh, maka manusia tu mati. Maka roh sini dapat menghidupkan manusia yang secara sebenar yang Allah Ta'ala nak. Yakni roh yang dimaksud ke sini adalah wahyu agama, yakni Al-Quran. Min amrina, mengikut perintah Allah. Kami wahyukan kepada kamu, Allah Ta'ala wahyukan kepada kamu itu adalah mari daripada perintah Allah Ta'ala. Sampai wahyu kepada kamu Quran itu bukannya mari dengan sendiri dia, semua sekali itu mari daripada perintah Allah Ta'ala. Makun tatadrimal kitab. Apa jalan yang mana kamu tu boleh tahu apa itu isi Alkitab itu, apanya kitab itu. Walal iman, dan tidak juga iman. Tidak ada jalan kamu boleh tahu. Tidak ada jalan yang kamu boleh tahu akan isi kandungan kitab dan juga iman sekiranya Allah Ta'ala tak sampaikan wahyu kepada kamu, hey Muhammad. Sebab itulah dalil sini, kalau ayat ni, dalilnya Nabi SAW tahu secara pemberian. Nabi SAW tidak tahu dengan cara sendiri dia, tidak. Dia duduk tapa di Gua Hira ke contoh, tiba-tiba dia pun jadi alim. Tiba-tiba dia jadi tahu semua sekali, tidak. Semua sekali itu adalah bentuk anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala wahyukan satu persatunya ayat-ayat Al-Quran, dan apa saja wahyu yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, bukannya melalui Nabi, bukannya itu mari sendirinya daripada Nabi. Sebab itu dalam ayat Quran ada menyebut, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, dan tidaklah dia menyebut dengan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Itu Al-Quran yang dia sampaikan kepada kita itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Bukan mari dengan sendiri dia, itu tidak. Walakin ja'alna, akan tetapinya kami mengadakan ia. Ia situ Al-Quran. Situ maknanya rujuk pada Al-Quran. Nuran sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi. Ini dipanggil majazi. Ini nama kiasan, bahasa kiasan. Tengok Quran bukan tu keluarnya cahaya gitu. Tidak. Quran ini bukan keluar cahaya gitu. Ini mana kiasan. Kiasan dengan Al-Quran itu boleh memberi terang. Terang apa? Terang hati kita. Memberi terang hati kita. Bagi cerah hati. Cerah hati nurani. Yang mana dengan cerahnya hati nurani kita tu, maka kita boleh ikutnya cara yang dibawa yang dikhendaki oleh Allah Ta'ala ada dalam Al-Quran itu. Nuran nahdi, cahaya yang mana kami memberi petunjuk dengan cahaya itu, yakni Al-Quran itu. Man nasya', kepada siapa-siapa yang kami khendaki, min ibadina, di kalangan hamba-hamba kami, yakni sini memberi petunjuk ke arah hidayah dan juga amal. Hidayah taufik, taufik amal. Untuk mengamalkan ibadah tauhid dalam ibadah dan juga tauhid dalam berdoa. Dan secara umumnya lah. Wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau ni benar-benarnya memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Yakni sesiapa yang nak jalan lurus, maka ikutlah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ikut sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, kita buatlah. Apa yang ditunjukkan cara pada kita untuk kita buat gitu, maka kita ikutlah. Apa yang Nabi suruh, kita buat. Apa yang Nabi larang, kita tinggal. Jadi inilah jalan yang lurus. Dan ini juga masih lagi dalam tafsir ihdinas siratal mustaqim yang kita nak, maka sudah tentunya jalan situ adalah jalannya Nabi. Siratillah, inilah jalan Allah Ta'ala. Alladhi lahu, yang mana dia ini milik dia. Ma fis samawat, apa saja yang di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang di bumi-bumi. Ala inallahi tasirul umur, ingatlah kepada Allah Ta'ala kembalinya segala urusan. Yakni kembalinya pada Allah Ta'ala, tidak kepada selain pada Allah. Yakni la ila ghairihi. Kena tandalah situ. La ila ghairihi, tidak yang selain pada Allah Ta'ala. Kembali pada Allah situ mana kembali pada Allah Ta'ala saja. Ya.
Bukan kita balik-balik esok pergi jumpa dengan wali. Apa? Tidak. Balik itu akan jumpa dengan Allah Ta'ala. Maka bila kita balik jumpa dengan Allah Ta'ala, fayujazikum. Maka Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada kamu alaiha atas amal yang kita duduk buat itu. Amal-amal yang kita buat atas dunia ni, Allah Ta'ala akan balas. Kita bukan balik jumpa dengan Allah Ta'ala saja-saja. Ya, okey, apa khabar? Tidak gitu. Kita balik jumpa dengan Allah Ta'ala, maknanya kita akan terimanya balasan. Balasan akan amal yang kita buat ketika di dunia ini. Habis itu, sini surah Zukhruf tu kita akan baca kemudianlah. InsyaAllah kita akan baca surah Zukhruf. Kemudian kita buka surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah dulu.